الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-16, iaitu babun ma jaa fi sifati imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan sifat tentang serban yang dipakai ataupun serban yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Amr ibni Huraith radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serban yang berwarna hitam." Hadis ini dikeluarkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sahih Muslim dan juga Sunan An-Nasai. Kata Amir ibn Huraith radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku telah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serban yang berwarna hitam." Berkata pengarang kitab ini, Kutubul Akhtab, Syekhul Hadis Hadrat Maulana Zakaria Al-Kanalawi rahmatullah alaih, di dalam memberi keterangan hadis ini, kata beliau, di dalam Sahih Muslim dan juga di dalam Sunan An-Nasai, Sayyidina Amr ibni Huraith radhiyallahu anhu berkata, saya masih ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah dengan memakai serban hitam di kepalanya, dan syamlah, iaitu ekor serbannya itu berada di antara dua bahunya. Kemudian Amr ibn Huraith radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan memakai serban yang berwarna hitam di kepala beliau yang mubarak." Imam Ibnu Majah telah mengeluarkan hadis ini di dalam sunannya. Begitu Imam Abi Daud dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Amr ibn Huraith, "Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan memakai serban berwarna hitam di kepala beliau yang mubarak." Menurut pendapat yang masyhur, khutbah itu adalah khutbah yang disampaikan di depan pintu Kaabah sewaktu kota Mekah Al-Mukarramah ditakluki. Sebagaimana disebut di dalam hadis riwayat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an yang telah lalu, ada hadis yang mengatakan khutbah tersebut disampaikan dari atas mimbar, sedangkan khutbah waktu Fatah Mekah itu bukannya dari atas mimbar. Setengah berkata kisah ini bukan di Mekah tetapi di Madinatul Munawwarah pada suatu hari di antara hari Jumaat. Maka terdapat hadis yang mengatakan khutbah itu adalah khutbah Jumaat. Mula Ali Qari rahmatullah alaih, pengulas kitab Syarah Misqat, telah memetik dari Merak Syah rahmatullah alaih bahawa khutbah itu diberi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Jadi ketika Fatah Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam
berkhutbah di atas jenang pintu Kaabah tu. Pintu Kaabah minggu lepas saya dah cerita tuan-tuan yang duduk tentang sejarah Kaabah ni kan. Jadi Kaabah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu Kaabah tu atas. Jadi ketika Nabi nyampaikan khutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk khutbah tu, Nabi berdiri depan pintu Kaabah, Nabi pegang jenang pintu Kaabah. Boleh saya tahu tak siapa duduk kat belakang tu? Tuan-tuan, saya baca hadis ni tuan-tuan. Jadi saya minta tuan-tuan jaga adab tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak duduk, tuan-tuan duduk. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak keluar, tuan-tuan boleh keluar. Jangan duduk belakang main telefon. Tuan-tuan tak payah hormat saya, tuan-tuan hormat hadis yang saya baca. Saya cakap terus terang dia. Jangan ganggu saya. Kalau tuan-tuan nak main telefon, tuan-tuan keluar dari masjid. Saya tutup kitab ni, saya balik. Kita masuk masjid ni, kita jaga adab lah. Saya tak ada masalah. Tuan-tuan nak masuk, main masuk. Nak masuk, tuan-tuan masuk. Kita jaga adab lah. Saya tak ada apa-apa hadis ni. Maksud saya kita, hadis ni mulia daripada saya. Mulia daripada saya. Mulia daripada tuan-tuan. Saya bukan wali dan saya rasa tuan-tuan pun bukan wali. Ada wali kat sini? Ada wali Abdal? Tak ada kan? Kita ni semua tak ada bukan wali lagi. Kita sangat berhajat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cakap dengan Tun dekat meja itu, kita pergi dengan Faizal. Tun duduk sebelah kita, mantan Perdana Menteri. Bila saya beritahu dengan Tun Dr. Mahathir, saya kata, Tun, innamal a'malu binniyat. Faizal ada? Faris ada. Tapi saya tak benarkan Faris ambil waktu tu ambil apa? Rekod. Saya kata dengan Tun, innamal a'malu binniyat. Tun dengan saya jarak dia 1 hasta aja. Tun dengar. Faris? Betul. Saya kata, Tun, innamal a'malu binniyat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal kita ni bergantung pada niat. Tun dengar. Dia tahu benda tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beri kemuliaan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ayat, walaupun satu hadis, Allah akan muliakan dia. Jadi kita jagalah adab kita ni kan. Jadi kita duduk dalam, saya baca hadis Sunan At-Tirmizi. Nawaf Sharif kan, Perdana Menteri Pakistan, Maulana Musa Rohani Bazi ketika mengajar kitab ini kitab yang kita baca ni, Sunan At-Tirmizi. Kitab yang kita baca ni Sunan At-Tirmizi. Maulana Musa Rohani Bazi rahmatullah alaih di Madrasah Ashrafiyah di Lahore, ba'da zuhur, selepas zuhur hingga asar, dia mengajar Sunan At-Tirmizi. Dia tak akan layan siapa-siapa. Ketika dia baca Sunan At-Tirmizi, polis Pakistan datang bawa surat. Bawa surat daripada pegawai khas Nawaf Sharif. Nawaf Sharif, pegawai khas dia bawa surat, tulis, Perdana Menteri Pakistan Nawaf Sharif nak jumpa dia. Khadam dia bagi tahu Maulana Musa tak akan layan sebab dia sedang baca Sunan At-Tirmizi. Dia baca Sunan At-Tirmizi. Dia bawa surat tu. Maulana Musa tolak surat. Surat tu siapa tulis?
pegawai khas Nawab Sharif. Datang polis Bukit Aman Pakistan datang. Hantar surat lagi, Nawab Sharif tak lagi. Maulana Musa kata tamu. Tunggu ba'da asar. Nawab Sharif tunggu sampai asar. Maulana Musa beritahu dengan Nawab Sharif, mana lagi mulia? Maulana Musa beritahu dengan Nawab Sharif depan muka Nawab Sharif, Perdana Menteri Pakistan. Kita siapa? Saya pengurusi meja rahang, apa hebat saya? Saya tak ada tonton siapa. Dia beritahu dengan Maulana Musa Rohadi Bazir, beritahu dengan Nawaz Sharif, engkau lagi mulia ke? Hadis yang aku baca lagi mulia. Nawaz Sharif kata, Maulana Sahab, hadis Nabi SAW lebih mulia. Saya tak ada apa-apa. Saya tak ada apa-apa. Saya tak ada nilai. Jadi saya pesan dengan diri saya, dengan tuan-tuan, kita sangat perlukan hadis Nabi SAW. Kita muliakan, kita walaupun malam ni kita baca satu hadis, tuan-tuan, kalau kita baca dengan kemuliaan, Allah akan naikkan darjat kita. Allah akan jadikan kita wali kalau kita muliakan satu hadis. Satu hadis yang kita muliakan, Allah akan naikkan darjat kita. Allah akan ampunkan dosa kita. Akan ada satu orang dengan sebab satu hadis saja, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Dia muliakan. Dia muliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil bab ni. Sebab sunan kita Masjid Rahang ni, saya rasa kita dah masuk bab yang ke-16. Kita dah baca lebih 100. Kita daripada mula kita baca ni, kita dah baca 107 hadis ni. Jadi kita tak tahu kita akan habis muka surat. Kalau habis hadis ni, saya rasa habis 397 hadis ni. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala, saya mintalah jasa baik tuan-tuan, kita beri kemuliaan. Tuan-tuan jangan muliakan saya banyak dosa. Saya pendosa. Tuan-tuan jangan, tuan-tuan bila saya baca, tuan-tuan muliakanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta maaf, saya terganggu tadi. Saya terganggu. Dia datang, dia duduk depan pintu tu bukan dia pasang handphone kau kuat. Engkau nak tengok handphone, kau keluarlah. Saya tak ada marah, tapi bila terganggu, dia interruption. Kita interruption. Saya minta maaf tuan-tuan. Jadi saya soft reminder je. Saya tak marah tuan-tuan, tapi saya terganggu tadi. Jadi kita sama-sama muliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita. Jadi balik kepada hadis yang ke-109 ni. Berkata Amr ibn Hurais, kata dia telah berkata, dan kulihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau berkhutbah dengan memakai kain serban hitam di kepala beliau yang mubarak. Maka Imam Ibnu Majah telah mengeluarkan di dalam sunan dia. Maka menurut pendapat yang masyhur, kata para ulama hadis, menurut pendapat yang masyhur, khutbah itu disampaikan di depan pintu Kaabah sewaktu Mekah ditakluki. Sebagaimana disebut dalam hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang telah lalu, ada hadis yang mengatakan khutbah tersebut disampaikan dari atas mimbar. Sedangkan khutbah waktu Fatah Mekah itu bukan dari atas mimbar. Sebab belum ada mimbar. Jadi ketika Fatah Mekah, Nabi minta satu tangga untuk Nabi naik atas Kaabah, atas pintu Kaabah. Kaabah zaman Nabi ni samalah Kaabah yang kita tengok ni. Kaabah pintu tinggi. Jadi Nabi naik atas mimbar tu. Naik atas pintu tu, Nabi berkhutbah di atas jenang pintu tu. Nabi pegang pintu tu, pintu Kaabah tu, Nabi tengok semua orang Mekah. Nabi berkhutbah di atas pintu Kaabah ni. Maka setengah berkata, kisah ini ada sebahagian mengatakan kisah yang diriwayatkan ini bukan berlaku di Mekah, tetapi di Madinatul Munawwarah pada hari Jumaat. Jadi ada sebagian ulama mengatakan berkemungkinan hadis ini ketika Nabi salat Jumaat di Madinah. Kalau di Madinah ada tak mimbar? Madinah ada mimbar. Sebab pada waktu itu Kaabah belum ditawan lagi, Mekah belum ditawan. Mekah dikuasai
oleh orang-orang musyrikin Mekah. Masih lagi orang musyrik tawaf Kaabah ni. Masih ada lagi 360 berhala di dalam Kaabah. Kemudian Mullah Ali Qari rahmatullah alaih, pengulas kitab Misqat, telah memetik daripada Merak Syah rahmatullah alaih bahawa khutbah itu diberi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih maha mengetahui sama ada khutbah ini berlaku di Mekah ataupun khutbah itu berlaku di Madinah. Tapi isi kandungan dia apa? Balik kepada hadis Amr ibn Hurais, dia kata aku lihat baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Nabi berkhutbah, Nabi pakai serban hitam di kepala beliau yang mubarak. Jadi keterangan hadis ini berkenaan dengan Fatah Mekah. Jadi kalau hari Jumaat sunat dia pakai apa? Serban apa? Serban apa? Serban putih. Jubah putih. Tayak putih. Sunnah pakai putih. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai amamah, apabila Nabi pakai serban, baginda sallallahu alaihi wasallam akan membiarkan syamlah, iaitu hujung atau ekor serbannya itu tergantung di antara bahunya di bahagian belakang kepala dia. Jadi Nabi pakai serban ada ekor. Jadi ekor itu tergantung, hujung ekornya itu tergantung di antara bahunya, iaitu di bahagian belakang. Kemudian Hadrat Nafi rahmatullah alaih berkata, aku telah melihat Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu an meniru cara serban yang dipakai. Dia tiru cara serban, meniru cara yang sama. Kemudian kemudian Ubaidullah, seorang murid kepada Nafi, ia telah berkata, daku telah melihat Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, iaitu cucu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan Salim ibni Abdullah ibni Umar radhiyallahu an, cucu kepada Sayyidina Umar, juga mengikuti cara pemakaian serban yang sama. Jadi ikat serban ni dia ada sunan, dia ada sanad dia. Sebaik-baiknya kita belajar cara ikat serban. Ambil cara ikat serban ni, ambil sanad dia. Kita kena nak ambil kat siapa? Kita ambil lah dengan para ulama. Kalau dia ikat serban, kita tanya dia macam mana cara ikat serban. Kita boleh tanya ustaz-ustaz yang maklum macam mana cara ikat serban ni macam mana. Jadi Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih telah mengeluarkan hadis ini pada hadis yang 1736 di dalam kitab dia Sunan At-Tirmizi. Dia telah bawa riwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai serban amamah, baginda akan biarkan syamlah, hujung ekornya di antara bahu belakangnya. Jadi Nafi rahmatullah alaih telah bawa riwayat ni, dia telah lihat ra'ai itu. Aku lihat Abdullah ibn Umar, sahabat Nabi. Abdullah ibn Umar anak kepada Sayyidina Umar, dia pun pakai serban sama. Ubaidullah, dia anak murid kepada Nafi. Salim ibni Abdullah, cucu Sayyidina Umar, juga mengikut cara yang sama. Jadi sanad tu ada, sanad tu terpelihara. Kemudian di dalam keterangan ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengubah syamlah. Nabi selalu mengubah syamlah, ini ekor serbannya di belakang bahunya. Baginda sallallahu alaihi wasallam biasa membiarkan syamlah di atas serbannya. Kadang-kadang Nabi ambil ekor tu, Nabi apa? Kadang-kadang, bukan selalu Nabi macam tu. Sekala Nabi ambil ekor serban tu, Nabi letak atas tu, kadang-kadang. Jadi Nabi mengubah syamlah serban di belakang bahu dia. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam biasa juga membiarkan
ekor serbannya itu syamlah di atas serbannya. Ada ulama telah pergi lebih jauh dengan berkata baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai serban tanpa syamlah. Ada ulama yang mengatakan Nabi kalau pakai serban ada ekor. Dan ada ulama mengatakan sepanjang Nabi pakai serban, Nabi tak pernah pakai serban tak ada. Maknanya ada sebahagian ulama yang kata macam tu. Maknanya sepanjang mengikut riwayat mereka tu, Nabi pakai serban semua ada ekor. Kemudian para muhakkikin telah berkata kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam juga memakai serban tanpa ada ekor. Ada sebahagian muhakkikin kata. Jadi kadang-kadang kita tengok orang pakai serban tak ada ekor, janganlah kita pergi tegur dulu kan. Kan kadang kita tak nampak ekor dia, nampak serban dia. Kita pula mengaji satu bahagian, lepas tu kita dah belah. Kita mengaji alif bata, kita keluar sa jim ha ho dengan wassalamu kita tak habis. Jadi kita pun keluar, kita pun kata salah ni. Jadi sabar dulu. Sebab Maulana Zakaria rahmatullah alaihi kata para muhakkikin berkata kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam juga memakai serban tanpa ada syamlah. Tanpa ada ekor. Syamlah baginda sallallahu alaihi wasallam itu bertukar kedudukan mengikut keadaan. Ekor Nabi ini dia bertukar kedudukannya mengikut keadaan. Ada kalanya syamlah itu dibiarkan di depan bahu kanan. Di sini. Dia turun dekat sini. Ada kalanya ekor itu dibiarkan di depan bahu kanan. Dia terkeluar kat sini. Maknanya sepanjang tak ekor tu? Panjang lah. Sampai keluar kat sini. Dan ada kalanya di belakang, di tengah-tengah bahu. Kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam memakai serban dengan dua syamlah, dua ekor. Satu bawah, satu atas. Jadi pakai serban dua ekor pun sunnah, pakai serban satu ekor pun sunnah, pakai serban tak ada ekor pun sunnah. Tiga-tiga betul. Pilihlah mana nak pakai. Jadi maka baginda maka ada kala syamlah itu dibiarkan di depan bahu kanan dan ada kalanya di belakang, di tengah-tengah bahu. Kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam memakai serban dengan dua syamlah, dua ekor dia. Jibril alaihi salam suka pakai serban dua ekor. Jibril bila dia datang dia pakai amamah. Dia pakai serban. Jadi serban Jibril macam mana? Serban Jibril dua amamah, dua syamlah, dua ekor. Apa dalil dia? Dalil dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu beritahu pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, datang Jibril. Ringkas cerita, Nabi bangun, Nabi keluar. Aisyah kata aku intai daripada dalam rumah. Di celah-celah pintu kayu tu. Zaman tu pintu kayu. Jadi pintu tu bukanlah macam pintu kita kan. 1400 tahun punya pintu. Mesti ada adalah dia punya loopholes dia tu. Jadi Aisyah kata aku intai di celah-celah pintu tu. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan seseorang. Tetapi pada awalnya orang itu membontot aku. Ada seekor kuda, dia sandar pada punggung kuda tu. Tapi wajah dia ke depan. Aku tak tengok muka, kata Aisyah. Aku tengok dia daripada belakang, tapi aku nampak dia sandar dekat kuda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dia bercakap sesuatu dengan Nabi. Nampak macam penting. Lepas dia bercakap, dia pun berlalu pergi. Aku pun tak tengok muka dia. Tetapi yang ku nampak dengan jelas adalah dia memakai serban dua ekor. Ekor serban itu ada dua. Bila Nabi masuk dalam rumah, aku tanya Nabi. Aku kata, ya Rasulullah,
Pasal apa tadi tiba-tiba keluar? Tak ada pun dengar orang bagi salam. Nabi tengah tidur, tiba-tiba Nabi bangun. Nabi bangun terperanjat, pakai baju macam ada orang bagi. Tapi Aisyah kata tak dengar. Tapi nampak tuan lari macam bergegas keluar. Nabi kata, wahai Aisyah, yang panggil aku tadi Jibril. Yang kau tengok yang ada dekat luar tadi itu adalah Jibril. Jibril datang dalam rupa bentuk manusia, seorang laki-laki. Jadi semua para malaikat bila Allah perintahkan untuk mendatangi para anbiya, mereka datang dalam bentuk seorang laki. Jadi kadang-kadang dalam riwayat ini, kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam memakai serban dengan dua syamlah. Kemudian Allama Ma'nawi rahmatullah alaih menulis, sungguh pun telah disebutkan semua cara itu. Kata Allama Ma'nawi, sungguh pun disebut semua cara itu. Cara apa? Cara pakai serban. Ada ekor pun boleh, satu ekor pun boleh, dua ekor pun boleh, tak ada ekor pun boleh. Walaupun sungguh pun disebut ketiga-tiga itu, yang terbaik, kata dia, yang paling baik, yang paling disukai, ialah memakai serban di belakang kedua bahu ni. Maknanya ekor tu dekat belah. Maknanya pakai serban ada ekor, itu lebih disukai. Itu lebih disukai. Sebab apa? Kadang-kadang di setengah tempat, contoh, di setengah tempat, kalau tempat tu ada orang bukan Islam pakai serban. Contoh ada kat tempat kita duduk kawasan orang bukan Islam. Ada tak orang bukan Islam pakai serban? Sing ya. Di India tak semestinya sing. Betul tak? Memang kita tengok Punjabi Sikh dia pun pakai serban. Tapi dekat India dia tak semestinya dia Sikh. Kadang-kadang di India tu, di kampung-kampung Hindustan ni pun kadang-kadang dia pakai, dia pergi kerja kebun, dia apa? Dia kerja ladang. Dia ikat juga apa? Tapi cara ikat dia tu lain lah. Dia nampak macam serban, tapi bukan. Tapi yang betul serban yang istiqamah kita tengok adalah Punjabi Sikh. Tak apalah. Tapi kita Punjabi Sikh pun pakai serban. Cuma kalau kita duduk di kalangan orang bukan Islam yang dia ada pakai mirip macam kita, hendaklah kita menyanggahi dia. Jadi kalau kita duduk di kalangan ada orang bukan Islam yang pakai serban, para ulama mengatakan kita pakai serban, menyanggahi dia tu maknanya kita kena pasang ekor. Nak bezakan serban orang mukmin dengan serban orang bukan Islam. Jadi itu hak dia lah kan. Itu tak ada apa. Itu hak urusan dia. Tapi kita menyanggahi dia. Kita tak sama. Sama juga macam bab simpan janggut. Bab simpan janggut. Kalau kita nak simpan janggut, ada tak orang bukan Islam simpan janggut? Ada tak? Ada. Orang bukan Islam pun simpan janggut. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Majusi pun simpan janggut. Orang Majusi simpan janggut. Janggut mereka tebal. Dan misai mereka juga. Maknanya kalau dia minum teh belum kena bibir, misai dah rendam dalam teh. Misai macam ni. Minum tu kan dia kena. Ini misai Nabi paling benci dia. Jadi orang mukmin, Nabi kata dalam hayatul sahabah ada orang Majusi datang. Raja Majusi dia utus dua lelaki Majusi untuk melakukan satu siasatan. Dia hantar special branch lah. Dia macam special branch. Dia kalau tentera dia panggil pasukan peninjau. Dalam tentera dia panggil pasukan peninjau. Dia hantar dua pasukan peninjau ni untuk tengok situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah.
Tapi bila dia datang, Nabi tengok dia. Dan Jibril AS beritahu, ya Rasulullah, ini majusi pasukan peninjau. Ketika dia datang, Nabi tengok dia. Nabi kata, Nabi tegur, Nabi tanya dia, kenapakah kalian memiliki wajah macam ni? Maknanya waktu tu mereka ni janggut dia apa? Janggut dia lebat, misai dia pun penuh, terkeluar. Nabi kata, sungguh, kata Nabi, aku telah diperintahkan oleh Tuhanku untuk memendekkan kumis dan memanjangkan janggut tu. Jadi maknanya kalau orang nak simpan janggut, kalau niat nak ikut sunnah, misai mau dua. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi kata, misai tu dia apa? Dinipiskan. Ulama ada dua pandangan, sama ada gunting, nipis, kan? Boleh ada misai tapi atas oning ni mau buang. Jangan oning bawah daripada bibir. Misai dipendekkan, digunting, tapi ada nampak apa? Masih nampak apa? Masih nampak misai tu lagi. Yang kedua, cukur habis. Tapi sebahagian pada ulama Hanafiah dia makruh. Dia lebih suka trim. Trim. Tak apalah. Jadi janggut itu dipanjang. Jadi jangan janggut pun simpan, misai pun jadi kotor. Orang nak minum teh kita pun tak sanggup. Belum masuk mulut, misai kita dah rendam dalam tu. Kotor. Dia kotor. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jadi mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kefahaman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.